Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, insya-Allah. Baik, anak-anak, berjumpa kita lagi dalam video pada hari ini untuk tajuk yang baru. Kita telah masuk dalam tajuk kaedah penulisan Jawi. Hari ini Ustazah akan berkongsi dengan kaedah yang seterusnya, dengan kaedah yang dengan kaedah yang mudah, yang lebih mudah, lanjutan daripada kaedah yang Ustazah terangkan pada video yang sebelum ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sebelum Ustazah mulakan tajuk pada hari ini, marilah kita sama-sama sedekahkan suratul Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada ibu ayah kita dan juga kepada guru-guru kita. Seperti yang Ustazah pesan selalu, kita sedekahkan surah Fatihah ni bukan sahaja untuk yang telah meninggal dunia, tapi untuk kita sendiri yang masih hidup, dan juga untuk ibu bapa serta guru-guru kita yang masih hidup. Okey, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan surah Fatihah ini kita semua sentiasa akan dilindungi, akan diberkati dan mendapat rahmat Allah, dan kita mendapat syafaat serta kebaikan daripada surah Fatihah ini. Amin, insya-Allah. Okey, anak-anak dah bersedia untuk tajuk pada hari ini, untuk video pada hari ini, untuk pelajaran pada hari ini. Okey, baik. Untuk hari ini Ustazah akan masuk pada kaedah yang seterusnya, kaedah yang Ustazah akan kongsi 3 kaedah pada hari ini. Nampak macam banyak tapi sebenarnya 3 kaedah ni adalah yang mudah, yang asas, sebelum Ustazah masuk kaedah yang lebih dalam lagi. Okey, apa dia pada tajuk kita pada hari ini, iaitu yang pertama, hukum huruf I, huruf K dan huruf T. Maknanya kita akan belajar 3 huruf, huruf I, huruf K dan huruf T. Okey, kesemua huruf-huruf ini bila kita padankan kepada huruf Jawi, okay, setiap satunya, huruf I dia ada 2 jenis, huruf K bila kita padankan kepada huruf Jawi dia menjadi ada 2 huruf, iaitu huruf Kaf dengan Qaf. Serta huruf T juga bila kita padankan kepada huruf Jawi dia ada 2 huruf, huruf ta terbuka dan huruf ta marbutah ataupun ta bulat yang biasa anak-anak suka panggil kan. Okey, baik, kita akan tengok pada nota dia ya. Okey, bersedia Okey, untuk yang pertama kita tengok hukum huruf I. Okey, hukum huruf I. Okey, huruf I ni dia ada 2 jenis ya anak-anak ya. Huruf I dia ada 2 jenis, iaitu I apa? I pepet dan juga I iteling. Okey, dia ada 2 jenis huruf I pepet dan I teling. Okey, anak-anak nampak tak yang Ustazah tulis kat situ? I pepet sama juga dengan I masam. Okey, I teling sama juga dengan I senyum. Apa sebenarnya I masam dengan senyum ni? Okey, I pepet. Okey, I pepet
Okey, anak-anak tengok pada muka Ustazah ya, bila Ustazah sebutkan huruf E ni. E pepet, bila kita sebut dia huruf E yang mana? Huruf E yang I, E. Okey, I, Masam tak muka Ustazah? I, emak. Ataupun empat. Itu kita panggil I pepet. Maknanya I masam. Masam sebab apa? Sebab bila kita sebut muka kita masam. Okey, I, dia ada lagi nanti kegunaan apa sebenarnya kaitan masam dengan huruf I pepet ni. Okey. Kemudian yang I telling ni I senyum. I senyum. Yang mana satu huruf I telling ni? Okey, I telling ni yang kita sebut I, senyum tak bila kita sebut I, ekor, nak, apple. Senyum tak muka Ustazah? Bila anak-anak sebut pun anak-anak akan I telling ni bila kita sebut dia muka kita senyum. Okey, apa bila kita senyum tu, apa kita nak buat dengan senyum, apa kita nak buat dengan masam ni? Okey, Ustazah ulang semula ya. I pepet yang I masam, maksudnya bila kita sebut bunyi dia I, masam kan muka Ustazah? I, ataupun mak. Okey, kalau I telling yang I senyum, I, eko, apple. Okey, anak-anak faham Okey, kita tengok nota untuk bagi lebih mudah faham. Okey, I pepet, kita tengok yang pertama ya. I pepet iaitu I masam. Okey, Ustazah tuliskan muka kat tepi ni. Ustazah nak bagi faham. I masam, I pepet ni yang mana yang tadi? Huruf I, Maknanya huruf I, bila huruf I kita padankan kepada huruf Jawi, dia ada dua keadaan. Kalau dia di tengah ataupun dia huruf yang kedua dalam perkataan, okey, kita padanan huruf ni adalah huruf ya. Okey, tapi kalau dia di awal suku kata, bila kita padankan kepada huruf Jawi, dia gunakan alif ya. Okey, alif ya. Okey, apa kita nak buat dengan I pepet ni? Okey, bila kita jumpa I pepet dalam perkataan tersebut, huruf I tu ataupun huruf ya ni kita kena buang. Okey, huruf I tu kita buangkan. Okey, kalau dia di awal suku kata alif ya, alif ya, huruf alif tu kita kekalkan, yang kita buang adalah huruf ya dia sahaja. Okey, contoh dia apa kat sini? Tu kat situ Ustazah ada bagi contoh kan. Okey, kalau I pepet, I masam, kita buangkan huruf I dia. Apa yang kita nak buang tu? Huruf ya dia yang kita buang. Kalau dia di tengah suku kata ataupun di akhir. Okey, tapi kalau dia di awal suku kata, kita buang huruf ya, tapi alif dia kita kena kekalkan. Okey, faham? Okey, Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk menulis, mengeja perkataan huruf I. Baik, kalau Ustazah akan tunjukkan cara nak mengeja menggunakan perkataan yang ada huruf I pepet. Okey, I pepet. I pepet ni macam mana bunyi dia? I, Okey, contoh perkataan dia emak, enam. Lagi apa? Dia kalau dekat huruf I tu dekat huruf yang kedua, contohnya apa? Selam, seram. Okey, itu huruf I pepet. Okey, Ustazah bagi contoh perkataan, kita ejakan perkataan. Ambil yang pertama sekali, kita ambil yang di awal suku kata. Contoh emak. Okey, kita nak eja perkataan emak. Okey, kita nak eja perkataan emak. Okey, emak ada berapa suku kata? Ada dua. I, dengan mak, emak. Okey, ada dua suku kata. Okey, apa dia? Emak, mak. Okey, potongkan suku kata dia. Okey, potongkan suku kata. Ni suku kata yang pertama, ni suku kata yang kedua. Okey, selepas kita pecahkan suku kata, kita tentukan jenis huruf dia. Okey, I, ni huruf apa? Huruf vokal. Okey, okey, kemudian huruf M-A-K, emak. Okey, ini huruf K-V-K, K-V-K. Okey, KVK. Ada tak dekat situ hukum kaedah? Ada kan? Okey, Ustazah nampak kat sini ada banyak hukum kaedah dalam perkataan emak. Okey, tapi yang Ustazah nak cerita kat sini adalah hukum huruf I.
Okey. Okey, bila kita dah letakkan jenis huruf, kita tengok kaedah apa yang ada dalam ni. Okey, sekarang ni Ustazah nak cerita tentang kaedah huruf I. Okey, huruf I. Huruf I dia kat mana? Dekat awal. Okey, bila di awal, bila di awal kita padanan huruf I, bila huruf tu di awal, padanan huruf dia adalah alif, ya. Okey, alif, ya. Jadi huruf I ni kat sini adalah I pepet. Sebab apa? Mak. Okey, I pepet. Apa tugas huruf I tadi? Kita kena buangkan huruf I dia. Okey, buangkan. Okey, ada kaedah lagi tak dalam ni? Anak-anak jumpa tak? K, V, K, vokal A dekat tengah. Apa nak buat? Kita buang. Okey, buang. Kita buangkan. Okey, itu kaedah dia. Okey, lepas ni ada lagi kaedah kat sini. K kat akhir ni kita padankan dengan huruf Qaf. Okey, ni lepas ni Ustazah akan cerita lebih lanjut. Okey. Okey, jadi bila kita dapat kita dah tengok kaedah hadian dalam tu, okey, kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, I. Awal suku kata tadi yang kita buang hanya huruf ya. Jadi yang tinggal huruf apa? Huruf alif. Okey, yang tinggal hanya huruf alif. M, padanan huruf Jawi dia apa? Mim. Okey, KVK A ni dah buang, jadi tinggal huruf K. Huruf K dekat akhir kita padankan kepada huruf Qaf. Okey, jadi kita tambah sambungkan huruf tu. Okey, alif dengan mim tolak, mim dengan Qaf tambah. Okey, jadi kita cantumkan ejaan mak, alif, mim, Qaf. Okey, jadi itu adalah perkataan ejaan mak. Okey, Ustazah ulang. I ni kita buang. Tapi yang kita buang bila dia di awal suku kata, yang kita buang hanya huruf ya dia. Okey, huruf alif dia kena kekalkan. Alif dia kena kekalkan. Okey, jadi eja mak, alif, mim, Qaf. Okey, itu kalau huruf I tu duduk di awal suku kata. Okey, kalau huruf I tu duduk di huruf yang kedua. Okey, Ustazah bagi contoh perkataan. Seram. Okey, ejaan perkataan seram. Okey, seram. Okey, berapa suku kata perkataan seram ni? Okey, ada berapa suku kata? 2, se dengan ram. Potongkan suku kata dia. Okey, kemudian letakkan jenis huruf KV, KVK. Okey, kaedah dia apa? Huruf I. Okey, huruf I. I dia kat sini I, tu I pepet. Maknanya I masam. I masam ni bila masam tu kita buang lah. Okey, kalau dia masam, sebab kalau kita makan benda yang masam kita buang kan. Okey, jadi itulah istilah masam yang Ustazah nak sampaikan. Masam tu kita buang. Okey, I nya kita buang. Ada KVK ada tak? KVK vokal A kat tengah, jadi kita buang. Okey, dah selesai, kita padankan kepada huruf Jawi. S, padanan huruf Jawi dia sin. R, padanan huruf Jawi dia apa? Ra. M, padanan huruf Jawi dia apa? Mim. Okey, jadi tambahkan sin dengan ra, tambah ra dengan mim, tolak. Jadi cantumkan seram. Okey, jadi itu adalah perkataan ejaan perkataan seram. Sin, ra, mim. Ingat, kalau I pepet, bila dia duduk di huruf yang kedua, kita buangkan huruf I tu. Maknanya buangkan huruf ya. Sebab I pepet tu masam. Bila masam, kita kena buang. Jadi itulah ejaan, cara nak mengeja untuk perkataan yang ada huruf I pepet ataupun I masam. Okey, itu untuk I pepet. Kemudian kita tengok pada I yang kedua, iaitu I telling. Okey, yang kedua adalah I telling. I telling tu maksudnya I manis. Yang bila kita sebut dia I air. Okey. Okey, padanan huruf dia sama. Kalau dia dekat tengah atau akhir, kita padankan pada huruf ya. Kalau dia duduk di awal suku kata, kita padankan dengan alif ya. Kalau I pepet,
kita buang sebab dia masam. Kalau e-telling ni manis kan, senyum. Bila kita senyum, manis. Bila benda manis, kita simpan. Jadi kalau e-telling bila kita senyum, manis kan. Bila kita makan satu yang manis, kita simpan. Ataupun kita telan. Ataupun senyum tu kita simpan. Kita bagi dekat orang yang kita nak. Okey, suruh dia simpan. Itu istilah senyum dan manis kat situ. Maknanya kita simpan. Kalau e-telling, kita kena simpan, kena kekalkan, jangan dibuang. Kalau e-pepet, kita kena buang. Sebab apa? Dia masam. Jadi kita buang. Jadi itu Ustazah bagi contoh untuk anak-anak faham. Okey. Okey, Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk mengeja perkataan yang ada e-telling. Okey. Contoh perkataan yang ada e-telling apa? Okey, contohnya apa? Eko. Okey, e-telling dia bunyinya okey, eko, apple ataupun sepak. Okey, ataupun lagi apa? Banyak perkataan yang banyak perkataan yang mempunyai huruf e-telling. Okey, jadi kat sini Ustazah nak eja bagi dua contoh, yang di awal dengan yang di tengah ataupun di akhir. Okey. Contoh yang pertama yang di awal, kita nak eja perkataan eko. Okey, kita nak eja perkataan eko. Okey. Eko. Ada berapa suku kata dalam perkataan eko ni? Okey, ada dua suku kata a dengan ko. Okey, kita pecahkan suku kata dia. Kemudian kita letakkan jenis huruf dia. Okey, vokal. Ini K, V, K. Okey, K, V, K, K, V. Okey, kemudian huruf E ni ini e-telling. Okey, e-telling kita kena kekal. Okey, e-telling kena kekal, jadi kita kena kekalkan. Letakkan tanda calit ke atas ni. Okey, maknanya dia adalah kekal. E-telling tak boleh dibuang. K-O-R, K-V-K. Boleh tak buang vokal O ni? Boleh tak kita buang vokal O ni? Sebab kat sini ada K-V-K. Boleh tak? Tak boleh. Okey, sebab vokal dia adalah vokal O. Jadi kita tak boleh buang. Jadi kita terus padan kepada huruf Jawi. Okey, E, E dekat awal, padanan huruf dia alif, ya. Okey, kemudian K ni adalah huruf yang pertama, suku kata yang kedua, jadi guna huruf kaf. Okey, kemudian O, padanan huruf Jawi dia huruf waw. Okey, kemudian al, padanan huruf Jawi dia apa? Ra. Okey, kemudian kita padankan alif dengan ya tolak, ya dengan kaf tambah, kaf dengan waw tambah, waw dengan ra tolak. Jadi kita cantumkan. Jadi ejaan dia alif, ya, kaf, waw, ra. Okey, jadi itu adalah ejaan eko. Okey, itu adalah ejaan eko. Maknanya huruf E tu, e-telling, manis kan, senyum kan, kita kena simpan. Okey, jangan buang. Okey, Ustazah nak tunjuk contoh perkataan yang kedua yang ada huruf E tu duduk di tengah ataupun di akhir suku kata. Okey, tadi yang di awal kan, kemudian yang ni yang di tengah. Okey, kita nak eja perkataan semak. Okey, semak. Okey, semak pun boleh, semak pun boleh. Kalau semak, i pepet, kita kena buang. Kat sini kita nak eja semak. Okey, semak buku. Tu maksudnya semak. Okey, jadi kita nak eja semak, huruf i tu adalah huruf e-telling. Okey, ada berapa suku kata perkataan semak? Dua, ada dua, se dengan mak. Okey, pecahkan. Kemudian letakkan jenis huruf dia. KV, KVK. Okey. Kita ada huruf E kan, kat sini e-telling kan, jadi kita kekalkan, letak tanda calit ke atas. Kemudian KVK, vokal A dekat tengah kita buang. Okey, ingat balik kaedah yang hari tu yang Ustazah dah tunjuk. Okey, kemudian kita padankan kepada huruf Jawi. KS, sin. Okey, E ni kita kekalkan sebab dia e-telling, jadi huruf ya. Okey, M,
mim. K duduk dekat akhir, dia adalah kata Melayu, maka kita padankan kepada huruf Qaf. Okey, ini nanti kita Ustazah akan cerita lebih lanjut selepas ni. Okey. Okey, jadi bila dah padan, kita cantumkan. Ni tambah, ni tambah, ni tambah. Okey, semuanya tambah, jadi kita cantumkan perkataan semak. Sin, ya, mim, qaf. Okey, jadi itu adalah ejaan perkataan semak. Sin, ya, mim, qaf. Okey, baik. Seterusnya kita dah habis huruf I. Okey, kita dah habis penggunaan huruf I, iaitu I teling dengan I pepet. Ada dua ya. I pepet dia I masam, I teling dia I manis. Okey, kalau masam kita buang, kalau manis kita simpan. Okey, itu huruf I. Kemudian yang seterusnya kita akan tengok perkataan, kaedah yang seterusnya adalah hukum huruf K. Okey, hukum huruf K. Okey, huruf K ni kita akan jumpa dalam 3 keadaan. Dalam 3 jenis perkataan, iaitu kata Melayu, kata Arab dan juga kata Inggeris. Ada 3 jenis perkataan. Apa kita nak buat dengan 3-3 ni? Okey, kita tengok ya. Yang pertama sekali, okey, kita tengok yang pertama, bila dia dalam keadaan kata Melayu. Okey, huruf K bila kita padankan kepada huruf Jawi, dia ada 2 kan, huruf Qaf dan huruf Kaf. Okey, kita tengok yang pertama, kata Melayu. Okey, huruf K di akhir perkataan padan dengan huruf Qaf. Okey, kalau dia adalah huruf, kalau perkataan itu adalah kata Melayu dan ada huruf K di akhir perkataan tersebut, maka huruf K itu kita kena padankan kepada huruf Qaf. Itu kata Melayu. Okey, yang pertama. Yang kedua, masih lagi dalam kategori kata Melayu, kalau huruf K itu di awal suku kata, kita padankan dengan huruf Kaf. Okey, kita kena padankan dengan huruf Kaf. Maksudnya, kalau huruf K itu dia duduk di awal suku kata, dia huruf pertama ataupun duduk di awal, okey, kita kena padankan dengan huruf Kaf. Okey, faham? Okey, Ustazah ulang. Huruf K dia ada 2. Okey, ada 2, Qaf dengan Qaf. Kalau kata Melayu, okey, untuk kata Melayu, kalau huruf K itu duduk di akhir perkataan, kita padankan dengan huruf Qaf. Kalau huruf K itu duduk di awal suku kata, kita padankan dengan huruf Kaf. Okey, jelas? Faham? Okey, Ustazah terangkan dulu ya, kemudian baru Ustazah tunjukkan contoh untuk mengeja. Okey, kemudian yang seterusnya kita tengok kalau dia kata Inggeris. Okey, kalau kata Inggeris, huruf K itu duduk di awal, tengah ataupun akhir perkataan, kita kena padankan dengan huruf Kaf. Okey, maksudnya kalau kata Inggeris ada huruf K dalam perkataan tersebut, tak kiralah huruf K itu duduk di mana, di awal ke, di tengah ke ataupun di akhir perkataan, kita tetap kena padankan dengan huruf Kaf. Tak perlu anak-anak nak fikir nak padan huruf Qaf ke Kaf. Okey, kalau kata Inggeris, kita padankan huruf Kaf walaupun di mana saja K itu duduk. Okey, dia duduk ataupun dia berada. Okey, itu kata Inggeris. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, kata Arab. Okey, untuk kata Arab, kalau huruf K itu duduk di awal suku kata ataupun di tengah, anak-anak suka kan panggil huruf di tengah, padahal itu adalah dia duduk, kalau kata Arab kita tak payah pecahkan suku kata. Okey, maknanya huruf K itu duduk di awal suku kata ataupun di tengah perkataan, kita kena padankan dengan huruf Kaf. Okey, kita padankan dengan huruf Kaf kalau kata Arab. Okey, itu untuk kata Arab. Okey, Ustazah ulang semula. Okey, Ustazah ulang semula. Kalau huruf K, kalau kata Melayu dia ada 2. Okey, dia ada 2. Kalau kata Melayu, kalau K itu duduk di akhir perkataan, kita padankan huruf Qaf. Kalau K itu duduk di awal suku kata, kita padankan dengan huruf Kaf. Okey, itu kata Melayu. Kalau kata Inggeris,
ada huruf K, dia duduk dekat mana sahaja, kita padankan dengan huruf kaf. Okey, kalau kata Arab, kata Arab kalau ada huruf K, dia duduk di awal suku kata ataupun di tengah perkataan, kita padankan dengan huruf kaf. Okey, jelas. Okey, Ustazah tunjuk cara nak mengeja untuk ketiga-tiga jenis perkataan ini. Okey, mari kita tengok sama-sama ya. Okey, kita nak eja kita nak eja cara nak eja huruf K. Okey, untuk tiga-tiga jenis perkataan tu. Kita mula dengan kata Melayu. Okey, kata Melayu tadi ada dua keadaan kan? Ada dua tempat kan? Kalau K tu duduk di akhir dengan K tu duduk di awal suku kata. Okey, yang pertama kalau K tu duduk di awal suku kata. Okey, di awal suku kata maknanya huruf yang pertama. Okey, contoh perkataan dia apa? Kata. Okey, kita nak eja perkataan kata. Okey, ada berapa suku kata dalam perkataan kata ni? Ada dua, ka dengan tak. Okey, pecahkan suku kata, letakkan jenis huruf dia KV, KV, K. Okey, ada hukum kan dalam ni, KVK, vokal A kat tengah kita buang. Okey, kita tengok K dia, yang ni K dia duduk di awal kan? Okey, sekarang yang ni saya nak tunjuk huruf K tu duduk di awal. Okey, duduk di awal. Jadi K yang ni kita duduk di awal suku kata, kita kena padankan dengan huruf apa? Huruf kaf. Okey. K yang ni dia duduk di akhir suku kata, kita kena padankan dengan huruf apa? Huruf qaf. Itu dia. Okey, kat sini ada dua K saya tunjuk. Okey, tapi yang ni saya nak cerita huruf K yang di awal suku kata. Okey, jadi dia di awal suku kata, kita padankan kepada huruf kaf. Okey, kemudian kita padankan terus kepada huruf Jawi. Okey, K tadi kita dah tahu kan, kaf. Okey, kemudian A padanan huruf Jawi dia alif. Okey, kemudian T, ta. Okey, itu dah buang sebab dia KVK. Kemudian ini K tu duduk di akhir, kita padankan kepada huruf qaf. Okey, kita cantumkan kaf alif tambah alif ta tolak, ta qaf tambah. Okey, jadi kita cantumkan ejaan kaf alif ta qaf. Okey, jadi itu ejaan perkataan kata. Okey, K dia duduk dekat awal, kita padankan kepada huruf kaf. Okey, K yang ni dia duduk dekat akhir, kita padankan dengan huruf qaf. Jadi kaf alif ta qaf, kata. Ini untuk huruf K yang di awal suku kata. Kalau huruf K, ini K yang ni Ustazah nak tunjuk K perkataan yang ada huruf K duduk di akhir. Okey, contoh perkataan dia apa? Pondok. Okey, kita nak eja perkataan pondok. Okey, K dia duduk dekat akhir kan? Okey, pondok ada berapa suku kata? Ada dua, pon dengan dok. Okey, kita letakkan jenis huruf dia KVK, kemudian KVK. Okey, K ni dia duduk dekat akhir kan? Okey, bila duduk di akhir, kita padankan dengan huruf qaf. Okey, jadi kita terus padankan pada huruf Jawi sebab dia hukum dia, kaedah dia adalah hanyalah hukum K. Okey, P, pa, O, huruf apa? O, wow, kemudian N, nun, di, dal, o, wow.
K ni tadi kita dah padankan kepada huruf sebab dia duduk dekat akhir. Jadi kita padankan dengan huruf Qaf. Okey, jadi kita cantumkan. Pa waw tambah waw nun tolak nun dal tambah dal waw tolak waw qaf tolak. Okey, bila dah dapat kita cantumkan. Pa waw nun dal waw qaf. Pondok. Jadi ini adalah ejaan pondok. K dia duduk dekat akhir, maka kita padankan dengan huruf Qaf. Okey, ini untuk kata Melayu. Okey, kalau untuk kata Inggeris, okey, contoh perkataan kata Inggeris apa dia? Okey, kita nak eja perkataan cake. Okey, kita nak eja perkataan cake. K-E-K, cake. Okey, kita nak eja perkataan cake. Cake adalah kata serapan bahasa Inggeris. Okey, jadi ada dua K kat sini. Okey, ada dua K kat sini. Ingat, kalau kata Inggeris, kita padankan dengan huruf Qaf sahaja. Kita tak perlu nak padan dengan huruf Qaf. Kalau kat mana pun huruf K itu duduk. Okey, jadi kalau kata Inggeris, kita eja, kita padankan huruf satu persatu. Okey, jadi kita padankan terus pada huruf Jawi. Okey, padanan huruf dia adalah Qaf. I, padanan huruf dia apa? Ya. K, padanan huruf dia apa? Qaf. Okey, jadi kita cantumkan kaf ya tambah ya kaf tambah. Okey, cantumkan dia kaf ya kaf. Okey, jadi ini adalah ejaan perkataan cake. Okey, ingat ya, kalau kata Inggeris, K dia duduk dekat awal ataupun dekat akhir, kita tetap gunakan, kita tetap padankan dengan huruf kaf sebab dia kata Inggeris. Okey, tu jelas ya. Okey, ini perkataan kata Inggeris. Okey, contoh kalau kata Arab. Okey, Saza tunjuk. Okey, contoh kata Arab. Okey, contoh kata Arab. Kita nak eja perkataan. Kita nak eja perkataan kata Arab. Okey, contoh kata Arab. Contohnya apa? Contoh kata Arab kita nak eja perkataan kitab. Okey, kitab. Okey, kitab adalah kata Arab. Okey, kitabun kitab. Okey, kata Arab. Jadi K dia duduk kat mana ni? K dia duduk dekat awal. Okey, ingat kalau huruf kata Arab, K dia duduk di mana pun kita kena padankan dengan huruf Qaf. Jadi kita padankan kata Arab, kita ikut ejaan Arab dia. Ejaan Arab dia macam mana? Kitab ni. Okey, macam mana ejaan Arab? Okey, ejaan Arab kitab macam mana? Kita eja terus ikut ejaan Arab dia macam mana? Kaf, ta, alif, ba. Okey, itu ejaan perkataan kitab. Kata Arab kita kena eja ikut ejaan Arab. Jadi ejaan Arab kitab adalah kaf, ta, alif, ba. Okey, K dia duduk dekat awal. Jadi kalau huruf K untuk kata Arab kita padankan dengan huruf Qaf. Okey, jelas? Okey, itu dia cara kita nak mengeja 3 jenis perkataan untuk huruf K. Kata Melayu, kata Inggeris dan kata Arab. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok cara kita nak mengeja untuk perkataan yang mempunyai hukum huruf T. Okey, huruf T. Sebab apa? Sebab huruf T ni bila kita padankan kepada huruf Jawi, dia ada 2 yang kita boleh guna. Sama ada ta marbutah ataupun ta terbuka. Okey. Kat situ Ustazah ada tulis kata Melayu dan kata Arab. Okey, huruf T bila dia dalam keadaan kata Melayu, kita kena padankan dengan huruf apa? Kalau kata Arab, kita kena padankan dengan huruf apa? Ta marbutah ke ataupun ta terbuka. Okey, kita tengok nota ni Okey, kita tengok nota. Okey. Huruf T. Okey, huruf T bila kita padankan kepada huruf Jawi dia ada 2. Ta terbuka ataupun ta
butah. Okey, huruf T. Kalau kata Melayu, huruf T duduk di akhir perkataan, padanan huruf dia adalah huruf ta terbuka. Okey, ta terbuka. Okey, jadi kalau huruf T, kalau dia kata Melayu kita padankan dengan huruf ta terbuka. Kalau T tu duduk di akhir, kita padankan dengan huruf ta terbuka. Okey, jelas? Faham? Okey, kemudian kalau dia kata Arab, okey, kita tengok. Kalau dia kata Arab, okey, kalau dia kata Arab, huruf T tu duduk di akhir perkataan, kita kena padankan dengan huruf ta marbutah ataupun ta bulat. Okey, itu kata Arab. Okey, Saza ulang. Huruf T dia ada dua. Okey, kalau dia kata Melayu, huruf T tu duduk di akhir perkataan, kita padankan dengan huruf ta terbuka. Okey, ta maftuhah. Okey, ta terbuka. Okey, kalau dia kata Arab, kita kena padankan dengan huruf ta marbutah ataupun ta bulat. Okey, faham? Okey, Ustazah tunjuk cara nak mengeja dia. Okey, Ustazah tunjuk cara nak mengeja perkataan yang ada huruf T. Okey, yang pertama kita tengok kata Melayu. Okey, kalau kata Melayu, padanan huruf T tu, kalau T tu duduk di akhir, kita padankan dengan huruf ta terbuka. Contoh perkataan dia apa? Kita nak eja perkataan kasut. Okey, contoh ya, kasut. Okey, kasut. Okey, kasut ada berapa suku kata? Okey, kasut ada dua suku kata, ka dengan sut. Okey, kita letakkan jenis huruf dia KV, KVK. Okey, K kat sini K awal kan, jadi kita kena padankan dengan huruf kaf. Okey, T ni, okey, T yang ni yang Saza nak cerita. T ni duduk dekat akhir sebab dia adalah kata Melayu, maka kita padankan dengan huruf ta terbuka. Okey, jadi kat sini kita padankan terus huruf. K kita padankan kepada huruf Jawi adalah huruf apa? Sebab kena letak huruf kaf. Sebab apa? Sebab K ni duduk di awal suku kata ataupun di awal perkataan. Okey, kemudian huruf seterusnya A, alif, S, sin. Okey, kemudian U, waw. Okey, T ni dia dekat akhir dan dia kata Melayu, maka padanan huruf dia huruf ta terbuka. Okey, jadi kita sambungkan huruf tersebut. Okey, sambungkan. Kaf dengan alif tambah, alif dengan sin tolak, sin waw tambah, waw ta tolak. Okey, jadi kita cantumkan huruf tu. Okey, kaf, alif, okey, sin, waw, ta. Okey, jadi kat sini ta dia ta terbuka. Sebab apa? Sebab perkataan kasut adalah kata Melayu. Jadi T dia kita kena padankan dengan huruf ta terbuka. Itu kata Melayu. Okey, contoh perkataan kata Arab. Okey, contoh kalau kata Arab, contoh perkataan dia apa? Zakat. Okey, kita nak eja perkataan zakat. Okey, zakat. Zakat dia adalah kata Arab. Bila kata Arab, kita nak eja macam mana? Kita terus ikut ejaan Arab dia. Okey, ejaan Arab zakat macam mana? Ejaan Arab zakat. Okey, macam mana nak eja zakat dalam kata Arab, dalam bahasa Arab? Zai, kaf, alif, ta marbutah. Okey, jadi huruf T ini kita padankan dengan huruf ta marbutah. Okey, ataupun ta bulat. Okey, kalau kata Melayu ta terbuka, kalau kata Arab ta bulat. Okey, ta marbutah. Okey, ingat kalau kata Melayu ta terbuka. Okey, kalau kata Arab ta bulat ataupun ta marbutah. Okey, faham? Okey, ini cara nak mengeja perkataan kata Melayu ta terbuka. Yang ini zakat, kalau kata Arab ta marbutah. Okey.
Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk pada hari ini, berkenaan dengan 3 hukum yang Ustazah kongsi. Okay, sebelum Ustazah akhiri video pada hari ini, sebelum Ustazah akhiri pelajaran pada hari ini, okay, suka untuk Ustazah kongsikan dengan anak-anak 3 perkara yang selalu Ustazah pesan, iaitu untuk kita menjadi orang yang berjaya. Yang pertama sekali apa? Jaga solat, baca Al-Quran dan sayangi ibu bapa serta guru kita. Okey, kita buat 3 perkara ini, insya-Allah anak-anak boleh menjadi orang yang berjaya dan sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Okey, sebelum Ustazah akhiri pelajaran pada hari ini, sebelum Ustazah akhiri video Ustazah pada hari ini, Ustazah dah kongsi pada anak-anak semua berkaitan dengan asas jawi, dan untuk fasa yang kedua ni kita dah masuk berkenaan dengan kaedah penulisan jawi. Okey, campur dengan tajuk pada hari ini, kita dah belajar 2 hukum, iaitu yang pertama hukum KT5 dan KT12 serta hukum KVK, dan hari ini kita masuk 3 hukum K, huruf T dan huruf I. Okey, Ustazah harap anak-anak cuba tonton video Ustazah daripada mula sampailah ke hari ini untuk lebih faham. Banyakkan buat latihan, banyakkan buat ulang kaji. Okey, anak-anak boleh cuba jawikan seberapa banyak perkataan mengikut kaedah yang Ustazah dah ajar. Kalau kurang faham, kurang jelas, boleh tonton semula video Ustazah daripada mula sampai tajuk pada hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya, dalam kaedah yang seterusnya. Jangan lupa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang bersama dengan Ustazah yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk akan datang. Assalamualaikum.